Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada semua warga hidup bahagia tanpa diabetes. So Alhamdulillah hari ini kita dah masuk hari yang ke-18 Ramadan. So saya doakan supaya anda semoga terus diberikan kesihatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa yang berbaki lagi lebih kurang 12 hari. So jadi hari ini anda bersama saya, nutritionist Atikah. So apa yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini adalah 5 sebab kenapa gula masih lagi tak turun walaupun dah masuk setengah Ramadan. Jadi saya faham mungkin ada di antara kita yang berupaya untuk berpuasa dan ada juga yang tak mampu nak berpuasa. Jadi apa yang saya kongsikan dengan anda hari ini yang lebih kepada untuk mereka yang boleh berpuasa lah. Okay, so sebab yang pertama adalah disebabkan oleh pengurangan pengambilan ubat kencing manis. So, pengurangan pengambilan ubat kencing manis ni dia boleh disebabkan oleh dua pihak lah. Maksudnya, yang pertama mungkin disebabkan oleh doktor itu sendirilah, doktor yang merawat. Maksudnya, doktor mungkin akan mengurangkan dos ubat kencing manis sebab dia takutlah kalau pesakit tu ada hypoglycemia ke ataupun ada simptom-simptom hypo lah kalau dos ubat yang sama diteruskan. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh pesakit itu sendiri. Maksudnya mungkin pesakit tu macam tak peka terhadap ubat yang dia perlu ambil dan juga untuk waktu sekarang kan waktu kita sibuk nak bersedia untuk berbuka puasa, untuk bersahur. So mungkin pesakit tu leka dalam menyediakan juadah. Maksudnya dia orang lupa nak ambil ubat tu sendiri ataupun tak ingat macam tu lah. So sebab yang So berapa bacaan yang kita kira sebagai hypoglycemia, maksudnya gula darah rendah, dan juga berapa bacaan yang kita kira sebagai hyperglycemia, maksudnya gula darah tinggi. So bacaan gula darah rendah adalah apabila bacaannya 1.7 ke 3.9 lah. So apa bacaan yang saya bagi dekat anda, kongsikan dengan anda ni lah lebih kepada bacaan ketika berpuasa. So bacaan gula darah tinggi apabila dia lebih daripada 7.0. Okay, so sebab yang kedua kenapa gula susah sangat nak turun adalah disebabkan oleh pengambilan makanan yang berlebihan ketika berbuka ataupun bersahur. Jadi anda rasa waktu bila yang kita selalu lebih? So apa yang saya rasa adalah kebanyakannya rakyat Malaysia dia akan makan berlebihan ketika waktu berbuka lah. Sebab bila kita nak berbuka tu makanan dah terhidang. Maksudnya makanan Malaysia ni dia ada pelbagai jenis juadah lah, maksudnya ada variety of kuih, ada macam-macam jenis air manis. So waktu itulah kita lebih cenderung untuk makan secara berlebihan. Jadi mungkin ada setengah kita akan fikir yang okay, so seharian berpuasa kita dah dapat kawan nafsu makan dan minum lah. Tapi malangnya kita tak dapat nak kawal kita punya nafsu makan ketika berbuka puasa. So apa contoh yang anda rasa makanan ataupun minuman yang biasanya rakyat Malaysia ni terlebih makan? Okay, so saya bagi contoh kepada anda. Contoh yang pertama adalah minuman manis lah. Sebab apa? Sebabnya kebanyakan kita akan fikir bila berbuka puasa tu apa minuman yang pertama kita akan ambil adalah minuman manis kan. Sebabnya kita rasa macam kita dah tak ada tenaga. So dengan cara minum manis dapat mengembalikan kembali tenaga dengan cepat lah maksudnya. So kalau dah sekali minum air manis tu jarang lah kalau seseorang tu minum 1 gelas saja. Mungkin kita akan minum 2 ke 3 gelas. Okay, so yang kedua adalah yang biasa kita ambil berlebihan ketika berbuka puasa adalah kuih muih. Maksudnya contoh kebiasaannya orang bila nak berbuka dia ada air manis, dia ada kuih muih. So contoh kuih muih yang saya boleh bagi dekat anda adalah contohnya serimuka. So satu keping serimuka dah bersamaan dengan 192 kalori. So kalau anda ambil 2 keping serimuka, maksudnya lebih kurang sama juga dengan anda ambil 2 ke 3 senduk rata nasi lah. Itu belum masuk nasi lagi. Itu baru saja kuih dengan air manis. Sudah berapa kalori kat situ. Maksudnya kecenderungan untuk makan lebih waktu berbuka tu lagi tinggilah daripada bersahur. Jadi apa cara yang terbaik untuk anda elakkan daripada makan secara berlebihan? So apa yang saya sarankan lah semestinya kita ikut sunnah Rasulullah lah. Maksudnya kita berbuka dengan 2 biji tamar ataupun 1 gelas air dahulu. Kemudian anda boleh buat solat maghrib. Lepas solat maghrib tu barulah anda boleh start dengan makan makanan berat lah. Tapi waktu start makan makanan berat tu porsi mesti dijaga. Maksudnya seperti 1 genggam karbohidrat, segenggam protein dan juga 2 tapak tangan sayur-sayuran.
So dah lepas makan makanan berat tu, anda boleh terus untuk buat solat tarawih dan morning seterusnya lah. Okey, sebab yang ketiga kenapa gula dalam darah susah sangat nak turun adalah disebabkan oleh kurangnya pengambilan air. Maksudnya kenapa air ni penting? Kenapa anda mesti kekalkan hidrasi anda semasa bulan puasa tu utamanya? Okey, sebabnya air ni dia bekerjasama dengan gula lah. Maksudnya kalau untuk kita punya badan ni memang dah bertindak untuk keluarkan paras gula kita melalui air kencing. So kalau air dalam badan anda kurang, so gula pun susah nak keluar lah. So keadaan akan jadi lebih teruk untuk mereka yang ada kencing manis. So bila gula tak dapat nak keluar, so dia punya kadar gula dalam darah pun akan jadi tinggi lah. Jadi berapa anda rasa yang perlu anda minum sehari? Okey, mungkin setengah orang akan cakap 8 gelas sehari. So 8 gelas tu kebiasaannya semua orang tahulah, dan 8 gelas sehari tu pun mungkin senang untuk dicapai kalau bukan bulan puasa. Tapi bulan puasa mungkin kita ada macam limitation sikit lah sebab kita berpuasa kan. So apa yang saya boleh cadangkan kepada anda, terutamanya khususnya kepada mereka yang ada kencing manis, so memang anda dinasihatkan untuk ambil 2 liter air sehari bersamaan dengan 8 gelas lah. So macam mana nak divide 8 gelas tu? Okay, so apa yang saya boleh sarankan adalah mungkin waktu sahur anda boleh ambil dalam 2 ke 3 gelas. Kemudian balance lagi tu anda boleh bahagilah selepas berbuka sampailah waktu sahur untuk keesokan harinya. Tapi anda dinasihatkan jangan ambil air tu secara 2 gelas tu secara serentak. Sebab kebiasaannya lah. Bila ada kencing manis, dia akan ada masalah dengan buah pinggan sedikit. So maksudnya buah pinggan tak dapat nak tapis air macam orang yang tak ada penyakit. So better jangan ambil sekaligus. So jarak-jarakkanlah setiap gelas yang ambil tu. Sebab yang keempat adalah disebabkan oleh pengambilan makanan yang menyebabkan keradangan. So makanan yang menyebabkan keradangan ni mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin ada juga yang tak tahulah. So makanan yang menyebabkan keradangan ni adalah makanan yang boleh menggalakkan ataupun menyebabkan pembentukan AGEs. So AGEs tu dia, bila kita dengar perkataan tu dia macam a bit scientific, tapi saya just kongsikan dengan anda lah. So AGEs tu adalah molekul gula bila dia bergabung dengan molekul protein dan juga molekul lemak lah. Okay. So apa kesan AGEs tu sebenarnya? So AGEs tu dia sebabnya dia boleh menyebabkan keradangan. Boleh menyebabkan keradangan kronik. So bila berlakunya keradangan kronik, dia boleh menyebabkan ketidakpekaan insulin lah. So benda akan jadi bahaya untuk pesakit kencing manis. Sebab bila insulin tak peka, dia punya gula dalam darah pun susah nak turun. Okay, so kenapa AGEs ni penting untuk kita tahu? Sebabnya kesan AGEs ni dia boleh menyebabkan keradangan kronik. So bila keradangan kronik berlaku dalam badan, dia boleh menyebabkan ketidakpekaan insulin. So keadaan akan jadi lebih parah untuk pesakit kencing manis lah. Sebab bila insulin tak sensitif, gula pun susah nak turun. Okay, so apa solution yang anda ada untuk makan yang sihat? Maksudnya untuk elakkan daripada kandungan AGEs tu meningkat dalam badan. So apa yang saya boleh cadangkan adalah, yang pertama, anda boleh gantikan makanan yang bergoreng, yang panggang ataupun makanan-makanan bakar tu dengan makanan yang bersup. Makanan bersup, makanan yang berkuah. Sebab macam saya cakap tadi, makanan yang diekspos kepada suhu tinggi, dia ada kandungan AGEs yang tinggi lah. So better anda pilih makanan yang macam tu. Okay, sebab bila kita makan makanan berkuah pun sebenarnya dia dapat menurunkan kadar AGEs sebanyak 75%. Okay, tips yang kedua adalah anda disarankan untuk masak ataupun peram makanan anda dengan bahan yang masam. Macam cuka, limau, tomato. Sebab makanan yang bahan yang masam tu pun sebenarnya dia boleh turunkan kadar AGEs sebanyak 50%. Okay, so tips yang ketiga adalah sudah tentu elakkan makanan-makanan proses lah. Maksudnya makanan dalam tin, makanan dalam makanan fast food. Sebab dia bukan sahaja ada kandungan AGEs yang tinggi, tapi dia juga ada kandungan garam yang tinggi. Garam yang tinggi, lemak yang tak baik pun tinggi. So better elakkan makanan-makanan macam tu lah. Okay, so sebab yang terakhir adalah disebabkan oleh kekurangan tidur. Okay, kenapa kekurangan tidur? Maksudnya bila kita kurang tidur, badan kita akan berada dalam stres. So bila badan dalam keadaan stres, dia akan menghasilkan ataupun merembeskan 2 jenis hormon, iaitu hormon adrenalin dan juga kortisol lah. So pada masa yang sama, hormon ni menyebabkan kita punya hati akan mula menghasilkan gula. So untuk mereka yang ada kencing manis, yang tak boleh nak guna gula tu, akan menyebabkan gula jadi tinggi dalam
dalam darah. So kajian juga menunjukkan bahawa sesiapa, maksudnya individu yang tidur kurang daripada 4 jam sehari lebih cenderung untuk mendapat komplikasi kencing manis yang lagi teruk berbanding dengan mereka yang tidur sekitar 8 jam macam tu. So berapa jam sepatutnya kita tidur dalam sehari? So apa yang dinyatakan oleh kajian-kajian sebelum ni, anda disarankan untuk tidur lebih kurang 7 ke 8 jam lah. Okay, so tapi nanti akan ada persoalan yang mengatakan macam mana kita nak ikut cara Rasulullah kalau kita tidur lama, sedangkan sekarang kan waktu bulan puasa, so kita memang digalakkan untuk beribadat waktu malam. Okay, so untuk yang perkara-perkara macam ni, perkara tertentu macam ni, apa yang saya boleh cadangkan adalah mungkin lepas seusai solat tarawih tu anda boleh tidur dalam 4 ke 5 jam. Kemudian anda boleh bangun sebelum bersahur lah, maksudnya dalam pukul 3 ataupun pukul 4 pagi tu. Bangun, kemudian buat ibadah yang anda nak, and then baki waktu yang anda tak cukup tidur tu boleh buat, maksudnya boleh tidur mungkin waktu siang ataupun selepas subuh sekejap, macam tu. Tapi pastikan anda cukuplah dalam sehari tu tidurnya. Okay. Okay, so saya rasa saya dah sebutkan saya dah kongsikan dengan anda kelima sebab. Jadi kita cuba recap kembali apa 5 sebab tu. Okay, yang pertama adalah disebabkan oleh sebab kenapa gula susah sangat nak turun walaupun dah masuk setengah Ramadan. Okey, sebab yang pertama adalah disebabkan oleh pengurangan pengambilan ubat kencing manis. Yang kedua disebabkan oleh pengambilan makanan yang berlebihan ketika berbuka dan juga bersahur ataupun bersahur lah. Ketiga disebabkan oleh kekurangan tidur. Yang keempat disebabkan oleh kekurangan air dalam badan. Dan yang kelima adalah disebabkan oleh pengambilan makanan yang berlebihan yang boleh menyebabkan keradangan. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga insyaAllah kita berjumpa di lain hari. Semoga apa yang saya kongsikan dengan anda ini bermanfaat untuk anda gunakan ketika bulan puasa lagi berbaki 12 hari dan mungkin anda juga boleh gunakan selepas bulan puasa. Jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hidup bahagia tanpa diabetes. SKV Care for You.